A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam mesra, salam maghrib, baru je lepas maghrib ni. Dan insya-Allah hari ni saya nak menyambung lagi kita punya penceritaan. Hari itu kita dah membahaskan berkaitan dengan perjalanan umrah, apa yang nak dibuat di KLIA, ya. Kemudian hari pertama di Madinah, hari kedua, hari ketiga, hari yang keempat di Madinah, sehinggalah hari yang kelima di Madinah, yang mana hari kelima ini kita akan bertolak untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi insya-Allah pada video kali ini, saya nak ceritakan pada tuan-tuan apa pula yang akan berlaku pada hari yang kelima tuan-tuan berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kurang lebih hari yang ke-6 lah dalam penerbangan kita. Bagaimana keadaannya? Jadi bagaimana kita nak berkumpul, lepas tu di mana kita nak berniat ihram dan sebagainya. Jadi kepada tuan-tuan yang ingin mengetahui, stay dalam video ni, insya-Allah kita akan ceritakan. Ya. Baik. Yang pertama sekali, selesai saja urusan kita di Madinah Al-Munawwarah, maka pada hari yang kelima kita dah tak ada apa-apa aktiviti kat Madinah. Memang semua jemaah kita minta untuk packing semua barang-barang apa semua yang telah dibeli di bumi Madinah Al-Munawwarah dalam bagasi besar masing-masing. Kemudian ketika mana hari kejadian, iaitu insya-Allah kita akan bertolak ke bumi Mekah Al-Mukarramah pada jam 2 petang. Ini kelazimannya. Pada jam 2 petang insya-Allah bas akan sampai, bas akan tiba di hotel dan kita akan bertolak menuju ke Madinah. Jadi pagi itu selepas subuh, sarapan apa semua, kepada yang ialah yang uzur, contoh ni kondisi wanita yang uzur, maka bolehlah buat ziarah wada, kan. Ziarah wada ni makna kata jumpa Nabi yang terakhir kalinya, kan. Boleh duduk di ataupun berdiri di perkarangan luar bawah payung-payung Masjid Nabawi tu boleh, kan, bagi mereka yang uzur. Tak boleh masuk masjid aja. Jadi di bawah payung-payung tu boleh. Maka pergilah ke Kubah Hijau sana buat ziarah wada. Bagi mana jemaah yang tak uzur, jemaah lelaki, perempuan yang tak uzur, maka pergilah try lagi dalam Iktamarna kita tu untuk ziarah makam Nabi. Boleh try lagi, kan? Boleh try, tak ada masalah. Kalau belah pagi tu ada kekosongan dalam pukul 9, 10, maka boleh pergi buat ziarah wada. Ziarah wada ni bukan tawaf wada, ni ziarah wada. Hukumnya sunat sahaja, ya, ianya tidak wajib, tetapi sebagai adab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah ziarah wada, jumpa Nabi buat kali terakhir. Mudah-mudahan kita doakan ini bukanlah ziarah aku yang terakhir hari ini aja. Kalau kita nak pergi ke Mekah dan nak buat umrah di Baitullah, tetapi kita doakan kepada Allah Ta'ala, bukanlah ini ziarah aku yang terakhir kalinya. Kan, insya-Allah kita doakan kita akan datang balik semula pada kesempatan yang akan datang, ya. Jadi beg bagasi apa semua dah siap packing malam tadi, kan. Jadi pagi tu saya nasihatkan jemaah sebelum nak keluar pergi buat ziarah wada ataupun apa semua, beg bagasi diletakkan di depan pintu bilik. Beg bagasi besar je, hand carry biar dalam bilik, ya. Yang beg bagasi besar sahaja. Dah packing siap apa semua, mungkin ada kotak ke apa semua, letak kat luar depan bilik. Nanti insya-Allah bellboy akan bawakan semua beg tuan-tuan ke lobi, ya. Dia akan catat nama apa semua dekat kertas dia. Dia akan tarik semua beg bagasi tuan-tuan ke ruang lobi lah, Nanti bila bas sampai, dia orang akan tahu dah, okey, ni bas 1 punya grup, yang ini bas 2 punya grup. Dia akan loading terus masuk dalam pokok bas. Jadi malam-malam lagi kalau boleh packing lah, apa semua. Hand carry biar. Sebab apa? Sebab kita nak kena asingkan. Bagi jemaah lelaki kena pakaikan ihram 2 helai. Jadi kain ihram tu jangan letak dalam beg bagasi, kena keluarkan, letak dulu di atas katil ke apa semua. Nanti bila dah habis solat zuhur tengah hari, nanti kita pergi solat zuhur, balik apa semua, kita dah makan tengah hari, kita pun nak salin pakaian ihram, ya. So kita akan simpan jubah yang kita pakai ni apa semua dalam beg hand carry. Kita pun pakai pula kain ihram, jadi beg hand carry kita bawa turun ke bawah sendiri.
Ya, jadi itu kurang lebih lah dia punya pelaksanaannya. Jadi kita akan melaksanakan solat zuhur secara tamam mengikut imam. Jadi boleh ikut boleh semayang solat zuhur lagi, tak ada masalah. Cuma bagi mereka yang nak buat jamak pun boleh, sebab kita 5 hari kat Madinah, tolak hari datang, tolak hari nak tolak ke Mekah ni, so kita ada 3 hari. Memang betul-betul ngam-ngam kita boleh buat jamak kan di bumi Madinah Al-Munawwarah. Cuma hari-hari yang berlalu tu kita tak nak lah pesankan jemaah buat jamak. Sebab apa? Sebab rugilah tuan-tuan kan, 1000 pahala apa semua. Kita nak kalau boleh buat solat penuh apa semua kan. Kita tak nak lah buat jamak. Cuma untuk hari yang bergerak ke Madinah ni, ni pengalaman saya lah. Saya amat menyarankan para jemaah untuk siap-siap buat jamak tamam ya. Sebab hari tu grup kita tak buat jamak, lepas tu kita solat asar pula dekat Bir Ali apa semua, dia akan jadi lewat tuan-tuan, akan jadi lewat. Saya dah ada pengalaman, jadi tuan-tuan dengar cakap saya ni, kita buat jamak tamam saja. Kan buat jamak tamam. Bila jemaah dah siap solat zuhur ikut imam tak ada masalah. Solat zuhur ikut imam, 4 rakaat ikut imam. Habis solat jemaah ikut imam, naik pula asar 4 rakaat. Kan? Jadi pendapat kaul yang paling bagus, yang paling asah, kita buat ikut imam 4, maka kita jamak pun 4 ajalah. Jadi tidaklah kita buat kasar 2 kan. Jadi kita buat 4 juga. Jadi 4 zuhur ikut imam, habis ikut imam, naik terus. Jangan diselangi dengan solat jenazah apa semua. Kan memanglah setiap kali solat fardu ada solat jenazah. Kalau kita dah solat fardu zuhur ikut imam, kemudian kita naik pula solat jenazah, 4 takbir apa semua, jadi dah hilang kita punya fadilat untuk jamak tadi ni. Maka habis saja salam dengan imam Masjid Nabawi tu, habis salam naik terus 4 rakaat untuk solat asar secara penuh pula ya. Jadi buat solat asar sendiri-sendiri je buat. Sendiri-sendiri je. Kemudian dah selesai jamak tamam ni, selesai. Tuan-tuan dah masuk dalam fatrah asar walaupun dalam waktu zuhur lagi. Nanti bila sampai saja di hotel, tuan-tuan dah makan, makan lepas zuhur tu makan dulu apa semua, lepas tu masuk bilik, nak solat sunat ihram dah tak boleh ya. Kerana tuan-tuan dah masuk solat asar, sebab tuan-tuan dah buat jamak tadi. Maka solat nanti di Bir Ali hanya solat sunat tahiyatul masjid sahaja bagi yang nak ambil fadilat. Kan, ambil solat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau nak solat sunat ihram, nak solat sunat musafir apa semua, boleh buat sebelum pergi solat zuhur tadi. Kan? Tapi macam pelik lah pula kan, solat musafir ini untuk kita, bila solat musafir kita tahu musafir. Jadi solat musafir tak payah buat, solat sunat ihram saja. Solat sunat ihram, kemudian walaupun tuan-tuan tak pakai ihram tak apa, solat sunat ihram, lepas tu pergi solat zuhur. Solat fardu zuhur, 4 rakaat ikut imam, lepas tu naik pula 4 rakaat asar. Ya. Kemudian balik hotel, makan, minum, naik bilik apa semua. Beg dah settle kat bawah, beg bawah dah angkat, tinggal beg hand carry tuan-tuan ataupun beg galas kalau ada apa semua kat bilik aja. Ya. Dah siap-siap apa semua, bersihkan diri, sucikan diri, buang air, apa semua urusan. Pakai terus kain ihram. Bagi lelaki 2 helai kain ihram, bagi perempuan saya sarankan pakailah telekung hitam kan. Kalau perempuan kita ni selalu pakai telekung, pakai hitam. Apa sebab? Sebab nanti elaklah kotor apa semua kan. Kalau putih ni nanti kotor apa semua. Bila sampai ke Mekah nanti boleh tukar yang putih punya, tak ada masalah. Lelaki tak boleh buat apa, mana ada kain ihram hitam. Jadi memang kena putih je kan. Jadi pakai je lah, jangan jagalah ya. Kemudian 2 petang bas bertolak, 1:30 dah turun di lobi kan, setengah jam awal lah. Sebelum turun kat lobi, cek dulu barang tuan-tuan kan. Segala beg galas kan, dompet, pasport tu tadi yang kertas biru yang saya bagi hari tu kan. Itu dokumen apa semua tu pastikan semuanya ada dan tak ada benda yang tertinggal kat bilik. Lepas kita keluar nanti ada orang lain pula check in. Jadi duit apa semua, handphone, charger dan semua tu pastikan bawa. Termasuk jugalah gigi palsu kan. Tinggal gigi palsu pula dalam bilik ayah kan. Gigi palsu bawa kan, maklumlah dia bawa 2 spare gigi palsu. Dah pakai satu lagi spare, dan satu lagi tertinggal kat dalam bilik ayah. Tinggal 10 rial, 20 rial untuk sedekah dekat pekerja hotel tak apa. Jangan tinggal gigi palsu kan, pekerja hotel tak pakai kan. Jadi settlekan semua barang-barang tuan-tuan, pastikan semua dah ada. Turun ke lobi dalam setengah jam awal,
30 dah boleh turun lah kat lobi. Dan juga kalau datang bas, boleh naik bas. Nanti pegawai Madinah kita akan maklum, tu sana tu bas 1, ni belakang sini bas 2, insyaAllah. Dan mutawif pun akan assist tuan. Baik. Itu cerita sikit lah berkaitan dengan pergerakan belah pagi dan juga tengah hari bila nak naik bas. Bila sampai dalam bas pun nanti mutawif akan ingatkan lagi sekali. Ada apa barang tertinggal apa semua. Kalau tak ada apa tinggal, Alhamdulillah. Ya. Tuan-tuan pun dah naik bas. Dah naik bas apa semua. Semua sekali dah siap solat jamak tamam tadi ni. Ni bagus. Ya. Jadi semua sekali dah solat asar. Andai kata ada yang mungkin terlepas pandang. Seorang dua je turun untuk solat asar dekat Bir Ali sana. Tapi kita kalau boleh nak bergerak menuju ke Mekah sebelum azan berkumandang lagi, sebelum asar lagi kalau boleh. Sebab kita tak sampai awal dekat Mekah. Kalaulah tuan-tuan punya jadual untuk masuk ke umrah, untuk masuk menjadi haram, untuk buat umrah permit itu di Itamarna Business yang Andalusia ataupun Husam punya syarikat muassasah akan uruskan belah malam. Kita tak sampai lah kalau boleh dalam pukul 8 malam, kan, at least 8.30 malam. Tuan-tuan boleh berehat, 12 malam nak masuk masjid dah untuk buat umrah. Kan? Jadi macam sebelum-sebelum ni, bila kita solat asar, kita tunggu lagi tu. Sampai ke Bir Ali, belum asar lagi. Bila kita sampai ke Bir Ali, kita semayang asar, apa nak ikut imam, apa semua. Terlalu lewat. Kan? Kita akan sampai lewat. Kita akan sampai dalam 10.30, 11 malam baru sampai. Tuan-tuan sampai hotel 11, lepas tu nak letak beg apa semua, pukul 12 permit ni. Jadi, ni nasihat saya lah, ni pengalaman saya. Jadi tuan-tuan kalau boleh dengar dan juga ambil manfaat apa yang saya cakap ni. Jadi bila tuan-tuan dah siap apa semua, mutawif pun akan baca doa sapa dan bas pun bergerak menuju ke Bir Ali untuk berniat ihram umrah. Ya, niat umrah. Mungkin di sana nanti ada jemaah tuan-tuan yang akan naik train. Kan ni ceritalah sebab pengalaman saya, ada jemaah kita 4 orang yang akan naik train. Jadi 36 orang termasuk mutawif. 36 tolak 4, 32 aja naik bas, 4 orang naik train. Ni grup saya tu. Jadi yang train akan diuruskan oleh pegawai Madinah. Dia akan ambil kereta DMC ke apa semua, akan bawa ke terminal kereta api lah di Madinah untuk menuju ke Mekah. Ya. Jadi di mana nak niatnya kita risau sebab takut dah lepas mikot apa semua. Bertolak daripada hotel tu dah niat dah. Bagi yang naik train. Naik train terus berniat ihram umrah. Bagi yang mana naik bas, bahkan berniat ihram umrah di mikot Bir Ali. Kita akan berhenti, lazimnya kita akan berhenti juga dekat Masjid Bir Ali ni. Dan biasanya jemaah kena ambil fadilat solat, kan, solat sunat ihram. Tapi hari kita dah buat jamak tamam, tak boleh lagi solat sunat ihram. Kita boleh solat sunat tahiyatul masjid sahaja, kan. Jadi itu sajalah nak ambil fadilat. Kemudian niat ihram masing-masing. Tapi ingat, Masjid Bir Ali ni besar, parking pun ada belah belakang, belah tepi, belah depan, banyak tempat parking. Ingat betul-betul di mana bas kita parking, di situ kita turun, di situ kita akan naik semula. Ingat tu. Sebab bas putih banyak, apa semua, tolong ambil gambar lah. Nama muka bas, nombor pelit bas dan sebagainya. Ya. Kemudian sampai ke Masjid Bir Ali, ingat tadi bas kita turun kat mana, parking kat situ, kita akan naik balik ke situ. Mutawif akan bawa dulu terus, sana tempat sembahyang lelaki, situ tempat sembahyang perempuan, bilik air lelaki, bilik air perempuan, apa semua dia akan tunjuk. Sampai situ kita akan niat masing-masing. Nanti dalam bas pun mutawif akan bantu untuk niat juga. Cuma ini siapa yang nak niat boleh niat awal. Ya. Dengan lafaz niatnya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku melaksanakan ibadah umrah ini dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kan? So kalau Datuk dia marah pasal sahaja-sahaja ni. Mana ada nak buat ibadah sahaja-sahaja kan? Tapi kalau dalam buku ditulis sahaja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu bahasa buku. Boleh pakai, tak ada masalah. Sahaja aku. Bukan saja aku melakukan, sahaja, ya, sahaja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tu sabit tu dalam hati. Ataupun dalam niat yang bagusnya, aku nak buat ibadah umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bagi wanita yang mana mungkin ada keuzuran apa semua, maka saya sarankan niat bersyarat. Niat bersyarat. Agak-agak nak keluar haid ataupun inilah kita ni dalam keadaan tak menentu apa semua ni, mungkin darah boleh keluar apa semua, jadi boleh niat ihram bersyarat. Kan, sahaja aku tadi melakukan ibadah umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, tambah sikit belakang. Sekiranya aku terhalang oleh halangan-halangan syarak, maka aku akan bertahallul. Ya. Okey, ada dua jenis niat yang untuk bersyarat ni.
Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku jadi halal. Satu. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, aku akan bertahallul. Apa beza antara dua ni? Dua-dua ada syarat. Kalau kita kata sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku jadi halal. Bila sampai Mekah, datang je keuzuran contohnya, automatik datang aja, automatik kita dah keluar ihram. Tanpa perlu bergunting sekalipun. Sebab apa? Sebab kita dah niat aku akan tahlul. Kalau aku jadi halal. Sebab apa? Sebab kita dah niat begitu. Datangnya uzur, automatik kita dah halal. Keluar daripada ihram. Tapi kalau sekiranya aku akan bertahallul, sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku akan bertahallul. Itu ada option. Kita ada option. Kita nak gunting rambut untuk keluar ihram ke, ataupun kita nak hold dulu. Mana tahu jemaah nak hold dulu, nak tengok dia boleh jaga larangan ihram. Dia cuma perlu jaga larangan ihram. Kemudian dia tengok ada fatrah naqab, fatrah berhenti antara hari uzur tu ada 7 hari. Itu lazimnya wanita datang uzur. Hari masuk Mekah pertama, kedua mungkin uzur, ketiga mungkin dah berhenti. Berhenti ni namanya fatrah naqab. Dia nak tunggu fatrah naqab ni untuk dia nak pergi buat tawaf sa'i. Tak perlu lagi ke miqat apa semua, maka dia masih ada lagi niat yang sahih dekat Bir Ali tadi tu. Tapi kalau sekiranya aku jadi halal, bila dah keluar daripada ihram, automatiknya bila datang fatrah naqab, maka dia kena pakai balik, sucikan diri apa semua, dia kena pergi ke miqat yang paling hampir kat Mekah, iaitu miqat Tanaim, untuk berniat ihram semula. Kerana dia telah keluar automatik ketika mana dia dah niat bersyarat, aku jadi halal tadi. Jadi terpulanglah pada tuan-tuan nak pilih yang mana. Cuma saya amat menyarankan ambillah sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, aku akan bertahallul. Jadi kita ada option untuk pilih bertahallul ataupun tidak. Ya, okay, baik. Bagi lelaki pula, saya faham ada keputusan Muzakarah Haji peringkat kebangsaan yang telah mengatakan bahawa dalam fatrah COVID ini lelaki boleh berniat bersyarat. Ya, ada keputusan Muzakarah Haji peringkat kebangsaan iaitu pada tahun 2020. Cuma saya memegang pada pendapat Murabbi, iaitu Datuk Ustaz Haji Mat Daud Cik Ngah. Di sini mengatakan bahawa dia agak membangkang pendapat tersebut. Kerana apa? Kerana orang lelaki ni, dia tidak ada benda halangan syarak yang boleh menimpa dia. Dan kemudiannya bila COVID apa semua ni, kita kan dah siap PCR test, semuanya pun dah memang clear daripada COVID. Kalau datang COVID lah, betul-betul datang sakit kemudian tu, kalau nak keluar kena sembelih seekor kambing. Tapi jangan hanya semata-mata kita buat andaian. Belum COVID lagi tapi kita dah buat niat bersyarat. Jadi Datuk Daud Cik Ngah tidak setujulah dengan lelaki berniat ihram bersyarat tadi ni. Dan saya pun setuju dengan pendapat tersebut, bahawa lelaki tak payah niat ihram bersyarat walaupun dalam fatrah COVID. Benda nak datang apa semua tu Tuhan punya kuasa, Allah Ta'ala punya kehendak. Kita akan ada cara untuk keluar ihram dengan menyembelih seekor kambing dan sebagainya. Ya, okay, ya, jelas. So lelaki tak ada niat bersyarat, perempuan sahaja yang ada niat bersyarat. Sebab perempuan ni macam-macam, dia punya keuzuran apa semua dia boleh datang. Jadi tuan-tuan pastikan peganglah pada pendapat yang saya pegang ni. Kan saya tak rasa, tapi ini merupakan pendapat yang saya pegang. Kalau tuan-tuan nak pegang pun boleh, ya. Baik. Kemudian dah niat apa semua, kita pun naik bas menuju ke Mekah Al-Mukarramah, meluncur laju. Kita akan nampak sempadan batu, sempadan tanah haram Madinah, bila tanah halal. Bila kita dah melintasi keluar, maka dah tak ada niat lagi dah. Jadi pastikan dengan mutawif nanti ulang lagi niat dalam bas apa semua, ya. Baik. Dalam perjalanan kita menuju ke Mekah Al-Mukarramah, kurang lebih dalam 3 jam ke depan, bila dalam perjalanan apa semua tu dengan mutawif bertalbiyah lah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sunat untuk kita ni menguatkan suara dalam bertalbiyah. Samping itu mutawif juga akan ceritakan jugalah, memperingatkan pada jemaah akan larangan-larangan ihram yang 13. Saya tak nak sebut dalam video ni tapi nanti mutawif akan ingatkan apa untuk tuan-tuan. Kemudian dalam setengah jam, sejam kurang lebih gitu, jemaah pun rehat lah. Rehat, tidur ke apa semua.
Mula-mula bertalbiah dengan mutawif. Labbaik Allah, jemaah pun labbaik Allahumma labbaik, ramai-ramai. Jemaah mutawif lagi labbaik Allah, jemaah seorang dua, saya sayut dah dengar dah kan. Sampai satu masa labbaik Allah, mutawif labbaik Allah kan. Siapa pun tak nyaut dah. Kan, udah tidur semuanya membuta kan. Semua dah tidur, penat-penat lah apa semua. Tidur-tidurlah kan. Mutawif pula janganlah 3 jam pula talbiah kan. Agak-agak lah pun kan. Bagi setengah jam, sejam cerita sikit pasal dengan ihram sudah kan. Lepas tu bagi jemaah rehat apa semua ya. So, make contact lah dengan bas 2, bas 3 apa semua kan. Kita share kita punya location apa semua kan. Ini untuk mutawif, share location, live location apa semua supaya ni. Dan telefon terus kepada kita punya apa nama ni, toke kedai makan on the way kita nak pergi nanti ni, ada menempuh satu R&R kan, rehat dan rawat. Sebelum sampai ke Mekah, kita sampai ke R&R ni di Wadi Kudaik untuk makan malam ya. Tapi hari tu bukan di Wadi Kudaik. Wadi Kudaik dah tutup. Kita ke depan sikit, iaitu Wadi Satarah. Kan Wadi Satarah. Kita akan berhenti kat situ. Sebelah jam sebelum sampai Wadi Satarah nanti ni, mutawif pun dah standby lah dengan dengan siapa? Dengan Abu Anas. Kalau tak salah saya kan. Dia kena bawa telefon apa semua, kedatangan 2-3 bas apa semua ni. Dia orang pun dah standby apa semua. Bagi tahu betul kan. Standby betul. Jemaah aku ni datang apa semua untuk makan apa semua ya. Jadi maklumlah insya-Allah. Sampai saja di Wadi Satarah, saya amat menyarankan, dengar baik-baik ni. Saya amat menyarankan para jemaah makan dulu. Jangan semayang dulu. Nanti orang kata pula, apa Astagfirullah ni makan dulu pula dah. Tidak, dengar dulu. Tuan-tuan kena makan dulu. Sebab apa? Sebab bila sampai tu bukan ke jemaah Malaysia je. Ramai ni. Daripada Bangladesh, daripada Pakistan datang nak makan apa semua. Bila sampai, duduk dulu kan, duduk 5-5 kan, katalah 30 orang jemaah, so ada 30 jemaah, 6 kali 5 30, duduk 5-5 bermakna ada 6 talam. Dia orang akan settlekan makan, dia orang buat kat dapur apa semua. Kita kata jemaah aku ada 30, 6 talam. Okey, 6 talam, jemaah aku dah duduk dia. Duduk dulu, makan dulu. Bila dah habis makan, baru boleh slow-slow pergi semayang dan terus naik bas. Kalau tuan-tuan sembayang dulu, ni pengalaman kan, kalau tuan-tuan semayang dulu, semayang dah lambat. Pergi beli air lagi, nak semayang lagi. Kita order makan pun lambat. Bila dah habis semayang, duduk lagi nak menunggu makanan. Dia orang takkan edarkan makanan selagi mana jemaah tak ada. Kan, sebab tempat pun terhad. Jadi, ada faedahnya makan dulu dan semayang jamak kemudian. Kan, semayang jamak kemudian maghrib tu, semayang jamak qasar je. Jadi, makan dulu, semayang kemudian. Sebab ini SOP yang mudah untuk tuan-tuan. Jadi pengalaman saya memang begitulah. Bila dah makan dulu apa semua, pergi bilik air, lepas tu pergi bilik air, makan dulu. Makan tenang apa semua, satu meja 5 orang, dia akan edarkan satu talam nasi, nanti boleh rujuk video saya. Apa dia punya makan yang ada, biasalah nasi mandi, lepas tu ada ayam, separuh ayam goreng, separuh ayam bakar, dengan ikan talapia ke ikan kerapu ke seko gitu. Dengan salantah, dengan cili apa semua, air mineral, boleh makan. Ya, makan memang sedap. Dan dah habis makan, segera selesai makan, boleh segera pergi semayang. Lepas tu berehat-rehat dan boleh naik bas apa semua, dan boleh ke bilik air dan sebagainya. Jadi memang kena makan dululah kan. Saya nampak kalau pergi semayang dulu, jemaah kita slow pergi semayang apa semua kan. Selagi tak datang 5 orang, makanan pun tak sampai. Nak tunggu makanan sampai pula, bas banyak lagi datang apa semua. Jadi, dengar nasihat saya, makan dah dulu. Makan dulu, kemudian baru boleh semayang. Kan? Baru pergi semayang. Itu memang cara yang memang baik. Ya. Kemudian nanti dah habis makan, pergi semayang. Lepas semayang, pergi bilik air, pergi semayang maghrib. Jamak qasar lah dengan isyak. 3 maghrib dan 2 isyak. Kan? Kalau tak ada imam dah, tuan-tuan nanti lah. Siapa-siapa yang ada situ, mungkin mutawif jadi imam. Kalau tak ada mutawif pun, mungkin siapa-siapa jemaah boleh jadi imam. Tak masalah. Ya. Kemudian dah habis semayang, naik bas. Okay? Dah habis semua, jadi nanti mutawif akan berhubungi pula dengan pegawai kita dekat Mekah, standby. Kita baru dah habis makan dekat Wadi Satarah, solat jamaah apa semua. Pegawai kita di Mekah pula akan standby dah bilik tuan-tuan. Okay? On the way bergerak menuju ke Mekah Al-Mukarramah. On the way bergerak tu nanti mutawif akan ceritalah berkaitan dengan Wadi Kudaik, apa sejarahnya, umum ma'bad, bla 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 bla. Kemudian sampai kurang lebih apa semua, talbiah lagi, cerita lagi. Kemudian boleh rehat sekejap. 1/2 jam sebelum sampai ke border. Nanti insyaAllah mutawif akan kejut para jemaah
bangun, kemudian siap-siap apa semua dan bertalbiah dan juga baca doa masuk sempadan tanah haram bumi Mekah Al-Mukarramah. Kita akan nampak lalu, kita akan nampak Masjid Aisyah. Masjid Aisyah di Tanah Im, sebelah kiri ada flyover gitu, kita pun akan melalui masuk ke tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Sampai saja masuk ke Mekah Al-Mukarramah, bermakna tuan-tuan dah berada dalam bumi haram Mekah Al-Mukarramah dah. Maka jagalah tingkah laku, perangai kita, percakapan kita dan sebagainya, sebab kita berada dalam tanah yang mulia. On the way, kita terus menujulah. Kalau hotel Safwah lah. Kalau hotel Olayan Makkah Al-Haram, Olayan Makkah lah. Kalau hotel Anwar Diyafah lah. Kalau Makkah Tower lah. Kalau Zamzam lah. Ikutlah hotel mana tuan-tuan, Hilton Double Tree ke, Hilton Convention ke, ikutlah pada hotel mana pun. Nanti bas akan menuju ke hotel masing-masing. Sebab tu penting beg diletakkan di depan pintu tadi tu, tuan-tuan tulis nama, tulis nama. Saya pun lupa nak cakap tadi. Beli selai pentip, tampal dekat beg bagasi tuan-tuan. Kalau sampai selai pentip putih itu, ambil marker, beli marker jugalah, selai pentip beli, dan marker pun beli. Tulis nama tuan-tuan, nama mutawib, hotel nanti di Mekah, bas nombor berapa, bas 1 contohnya. Kemudiannya grup apa? SV 30 Oktober 21, gitu kan. Jadi nama grup pun ada. Sebab bila sampai Mekah, hotel berbeza-beza. Jadi maklumat itu kena tampal saat-saat dah depan beg. Gitu. Jadi senang. Kalau sekiranya ada tersalah masuklah beg tuan-tuan ke dalam bas lain, beg tuan-tuan akan pergi ke hotel lain. Nanti mutawif akan bantu untuk bawa beg tuan-tuan tu balik ke hotel tuan-tuan. Jadi tak payah risau. Dan beg tu ada, cuma kadang-kadang tersalah hotel saja. Jadi untuk mengelakkan tersalah hotel, beli selai pentip, maka tulis tampal dekat depan beg bagasi besar dan hand carry masing-masing. Okey, baik. Bila sampai di hotel Mekah apa semua, kurang lebih dalam jam 9 malam. Alhamdulillah lah tu. Okey lah tu, 9 malam kan. Kalau permit pukul 12 tengah malam untuk masuk umrah, kita ada masa lah dalam sejam 2 untuk berehat kan. Kalau sering sampai pukul 11 malam, parak kan. Macam mana nak berehat apa semua kan. Lepas tu nak pergi tawaf sa'i pula. Jadi datang awal, jadi bolehlah kita settle awal apa semua. Datang pukul 9, 9.30 gitu, tuan-tuan akan disambut oleh pegawai Andalusia di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dah boleh masuk dah di hotel masing-masing, bertenang, dapat kunci apa semua diagihkan dalam bas. Kemudian beg akan diletakkan di tingkat sekian, tuan-tuan boleh ambil macam tadilah, macam kat Madinah juga, letakkan di tingkat sekian. Tuan-tuan boleh ambil slow-slow masuk ke bilik. Ada kad akses, boleh masuk dah bilik, bapak-bapak masuk. Rehat apa semua dan bagi tahu kat mutawif, katalah pukul 12 permit masuk ke Masjidil Haram. Pukul 11.30 selewatnya dah ada semua kat lobi dah untuk berkumpul, pergi ke medan, pergi ke luar pekarangan Masjidil Haram sebelum dibenarkan masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi permit biasanya untuk Andalusia ni di bawah Husam, di bawah Muassasah Husam, dia akan issue. Kalau 3 bas bagi permit, 4 bas bagi permit. Kalau 1 bas lah. Kalau 3-4 bas dengan hotel-hotel lain, kena berkumpul semua sekali. Kan? Hotel Bersafwa, Hotel Anwar Diyafah berdatang jemaah dia. Hotel Makkah Tower berdatang apa semua. Dah cukup 90 satu orang ni. Okey, satu kali kertas tebal gitu, Husam bagi, nah ni dia permit untuk masuk. Kan? Barulah masuk. Pintu di sebelah, kalau tuan-tuan nampak pintu berhadapan dengan Masjidil Haram, depan tuan-tuan tu adalah pintu King Abdul Aziz nombor 1 yang pintu gerbang yang sedang di repair lagi. Belah kanan itulah pintu Ajiat di bawah kolong tu. Itulah dia namanya pintu Ajiat di sebelah kanan lah. Pintu King Abdul Aziz nombor 1. Di bawah kolong itulah jalan nak masuknya. Dia memang tu tempat pintu masuk, cuma dia punya kawalan tu kat depan lagi. Kalau solat belah sana. Kalau solat dia akan masuk pintu 91, naik ke tingkat 1 untuk solat. Jadi solat dengan umrah dia lain pintu. Sebab untuk pintu umrah ni, pintu Ajiat ni, kalau tak pakai ihram, dia tak akan masuk. Kan? Nanti saya akan ajar pula tuan-tuan macam mana cara nak tawaf sunat tetapi dengan pakai ihram. Nanti dah cerita. Tapi ni untuk buat umrah yang pertama ni. Jadi pintu itulah yang tuan-tuan akan tuju. Pintu belah kanan King Abdul Aziz, pintu nombor 1. Itulah pintu yang namanya pintu Ajiat. Jadi semua pun pakai ihram, comel apa semua, perempuan pun dapat kata lekong apa semua, permit pun dapat muassasah. Dia akan iringi kita untuk masuk sampai pintu depan aja. Polis pun tak tengok kan, tengok kertas tebal tu, tengok ramai jemaah Malaysia, ya Allah Malaysia, ya Allah roh, ya Allah, jua, masuk, kata dia kan. Dia tengok gitu aja. Dan jemaah masuk lah kan. Bawa uncang beg, sebab selipar tuan-tuan akan dimasukkan dalam beg yang tuan-tuan dapat dekat KLIA tu, nanti akan dapat beg goodies kan. Beg tu simpan untuk jadikan tempat selipar kan. Kemudian masuklah ke dalam Masjidil Haram ya.
ikutlah mutawif masing-masing, ikut bas masing-masing. Dan sampai dalam tu ikutlah grup masing-masing. So mutawif bas 1 ada dengan grup bas 1, mutawif bas 2 dengan grup bas 2, kan, mutawif bas 3 dengan grup bas 3. Ikutlah hotel masing-masing ikut mutawif mereka masing-masing untuk dibimbing. Ya. Dia masuk, kemudian corner kiri sikit, turun eskalator, tuan-tuan turun eskalator je, dah nampak dah Kaabah, ya, diselaputi dengan kain warna hitam di hadapan mata tuan-tuan. Bacalah doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Itu doa untuk melihat Kaabah. Doa tadi masuk masjid, iktikaf, jangan lupa nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang iktikaf sepanjang masa tuan-tuan berjalan dan apa semua tu dapat pahala iktikaf, ya. Itu semua nanti mutawif akan ajar lah, kan. Semua saja cerita ni sekali lalu je. Bila dah bersama dengan mutawif apa semua, kan, kurang lebih tuan-tuan masuk permit ke 12 tengah malam. Tawaf dengan kelapangan Tamarna tadi ni ada bagusnya. Sebab apa? Sebab tak bersesak-sesak. Dia orang kontrol kota nak masuk pada waktu sekian apa semua. Tawaf boleh selesai dalam masa 30 minit, kan. 30 minit boleh selesai. Itu jalan-jalan biasa tu, kan. Kalau laju sikit 20 minit dah siap lah, kan. Tapi kalau jalan-jalan biasa, pusingan pertama, pusingan kedua, tanpa receiver sekalipun, tanpa alat pendengaran pun, tuan-tuan boleh dengar mutawif baca. Memang jelas, kan. Saya pun tanpa receiver baca jelas-jelas je lah. Doa lah daripada hati ke hati. Memang boleh bawa bawa buku gantung dan sebagainya, boleh. Tapi jangan bergantung sangat pada doa buku. Saya punya saranan, tuan-tuan baca dan mintalah doa kepada Allah daripada hati kita. Apa yang kita nak doa pada Tuhan, ya Allah, hamba-Mu datang daripada tempat yang jauh ni, ya Allah, banyak dosa, ya Allah. Aku datang ini untuk melakukan tawaf kepada-Mu. Ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ibu bapa kami, ya Allah. Adik-beradik kami, ya Allah. Isteri kami, suami kami, anak kami, bla 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 bla. Doalah daripada hati ke hati. Itu yang lebih dia akan touch ke hati. Berbanding tuan-tuan tengok buku, tak nampak lah pula apa tulis ni, kan. Dah tak nampak pula. Lepas tu nanti galik sangat tengok buku. Mutawif ke kiri, kita ke kanan, kan. Jadi bawa boleh sebagai guideline aja, tetapi doa daripada hati itu yang terbaik, kan, insya-Allah. Kemudian dah habis tawaf, tuan-tuan akan dibawa pula pergi sa'i. Tapi sebelum pergi sa'i, tuan-tuan ada masa untuk solat sunat dulu, kan. Solat sunat tawaf, kan. Di mana tempat di polis dia akan sediakan satu tempat di belakang Makam Ibrahim, tapi di tepi dinding sana. Boleh solat laki belah kanan, perempuan belah kiri apa semua. Ambil masa 10 minit. Dah habis solat sunat tawaf, doa lepas doa. Kalau ada pot cantik, polis pun tak ada, line clear, boleh ambil gambar ramai-ramai, kan. Pap, dah jalan, kan. Nanti polis Allah, ya Allah, ya Allah, hadir, ya Allah, kan. Tapi ambil gambar momen lah, kan, di depan Kaabah. Tuan-tuan akan bawa pula oleh mutawif menuju ke tempat sa'i. Sa'i masuk kolong belah kanan, naik eskalator kanan. Tuan-tuan akan nampak pintu ground floor. Dia punya bahagian ground floor lah. Pintu dia pintu tu dalam belah bawah tu je. Lepas tu ground floor punya bukit sofa, kan. Bukit sofa yang sebelah kanan. Bukit sofa ditandai dengan sebuah batu dan juga ada kaca yang mengelilingi, yang menutupinya, kan. Jadi situlah permulaan untuk tuan-tuan mulakan sa'i, kan. Hujung sana adalah Marwah, kan, 420 meter kurang lebih. Terpulang pada mutawif tuan-tuan nak bawa ke ground floor ke, tuan-tuan akan rasa bukit. Kalau nak rasa latar je, mendata je, naik tingkat 1 lah. Eskalator keluar, tingkat 1, dia rata sikit, kan. Tapi kalau nak rasa bukit sofa, bukit Marwah, boleh di ground floor, tak ada masalah. Lower ground ditutup lagi buat masa ni. Ground floor dia buka, tingkat 1 dia buka, tingkat 2 pun dia buka juga, ya. Ikutlah pada mutawif tuan-tuan nak bawa ke mana, ya. Cuma ground floor ni ramai betul. Kalau saya punya bimbingan, saya bagi jemaah rasa untuk umrah pertama di ground floor, tapi umrah kedua kita naik ke tingkat 1 lah. Sebab kurang sikit orang, senang kita nak buat kawalan jemaah, begitu. Terpulanglah pada mutawif tuan-tuan. Kemudian kita bacalah doa dulu sebelum kita mulakan sa'i. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa tamara fala junaha alayhi yatawafa bima man tatawwa khairan fa innallaha syakurun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamd. Mula jalan menuju ke Marwah pula, kan. Sampai ke Marwah ada nampak lampu hijau, lari-lari anak. Allahumma ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz wa'fu arham. Itulah doa lampu hijau tu. Itu macam pendek punya doa, itu macam panjang punya lampu. 3 kali doa boleh baca. Tak hafal lah Ustaz, tak hafal senyum ajalah. Senyum melambai pun boleh juga. Yang penting tuan-tuan sa'i ni jalan aja. Wuduk dah tak diperlukan lagi, kan. Beza dengan tawaf tadi, perlukan wuduk. Sebab itulah tadi
Saya nak pesan juga sebelum yang masa tawaf tadi tu, botol air spray ya, standby dalam beg. Kod konton terbatal, apa wuduk apa semua nak mula tawaf, ada botol air spray sebab permit. Keluar takut tak boleh masuk lagi apa semua, ya. Jadi pastikan botol air spray apa semua ada. Ya, kalau sekiranya batal wuduk dah boleh ambil wuduk aja. Nanti cerita bab daimul hadas, macam mana cara nak counter masalah apa semua itu video lain lah. Ini cerita nak video buat SOP je. Kemudian dah habis tadi sa'i, habis Safa Marwah, Marwah Safa apa semua dah 7 pusingan. Sampai ke Marwah boleh bergunting ataupun bercukur, tapi cukur tak boleh lah sebab tak ada. Lagipun ada polis banyak kan, polis banyak pengawal apa semua. Jadi gunting nanti kat bilik pun tak apa. Siapa yang nak botak tak payah gunting, tak payah apa lagi. Nanti dekat hotel tuan-tuan, kalau sofa hotel dekat bawah tu ada 20 riyal seorang. Mahal sikit lah hotel 5 bintang. Tapi kalau nak murah pergi ke barber shop yang kat tepi jalan tu 10 riyal aja. Bagus lagi 2 orang 15 riyal. Murah betul kan. Jadi terus botak aja. Bismillahirrahmanirrahim, terus botak. Kan? Itu dapat 2 doa Nabi. Siapa yang gunting dapat 1 doa Nabi. Tapi jangan lupa untuk menggunting cukur tu. Nanti balik hotel relax, dia pakai kain lekat apa semua, kena dam pula apa semua ya. Jadi pastikan bercukur, bergunting apa semua, on the way balik pun tak ada masalah bila di hotel apa semua. Maka tuan-tuan punya umrah yang pertama ni, kalau katalah permit pukul 12, kurang lebih dalam pukul 2 pagi dah settle lah. Kan? 2 pagi tu dah settle dah untuk umrah yang pertama. Ya. Jadi tuan-tuan boleh balik ke hotel, berehat, dan jangan lupa pula untuk solat subuh. Kan? Nanti dengan mutawif juga pastikan untuk solat subuh pagi tu iktamarna. Pastikan di Madinah lagi. Di Madinah lagi, lepas habis solat isyak di Madinah, solat isyak. Selepas habis solat zuhur di Madinah tadi tu, sebelum kita gerak apa semua, habis solat zuhur di Madinah, tuan-tuan boleh apply di iktamarna untuk solat 5 waktu pada hari esoknya di Masjidil Haram. Ya, itu nanti mutawif akan bantulah. Ambil subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tekan hijau apa semua, isu permit. Jadi tuan-tuan dah ada subuh pagi tu, lepas habis umrah pada pukul 2 pagi, subuh dalam 4.30, 5 pagi, tuan-tuan dah boleh masuk untuk solat subuh dengan melalui permit solat di Masjidil Haram. Ingat, Masjidil Haram ada permit solat untuk masuk, Masjid Nabawi tak ada permit kan. Jadi untuk Masjidil Haram ni ada 2 permit, iaitu permit solat dan permit umrah. Itu 2 permit untuk masuk ke Masjidil Haram dengan pintu yang berbeza. Nanti untuk permit iktamarna mutawif akan bantu tuan-tuan. Jadi itu yang berlaku pada hari yang kelima bila tuan-tuan datang. Dah masuk hari yang ke-6 lah sebab dah 12 tengah malam kan. Jadi hari yang ke-6 ni, pagi tu apa pula yang berlaku, InsyaAllah kita akan berjumpa pula pada video yang akan datang insyaAllah. Jadi tuan-tuan stay tune. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini untuk tuan-tuan dapat tahu pula informasi berkaitan dengan apa pula yang akan berlaku pada hari yang seterusnya. InsyaAllah hari yang ke-6 ya, berada di hari yang ke-6. Hari yang ke-6 lah dalam trip ini, ataupun hari yang pertama lah di bumi Makkah Al-Mukarramah ya. Wallahu alam. Saya Mutawif Saifullah bin Muhammad Nasri mengundurkan diri. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Aku lakukan lihala wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.